Dia kata kat rumah ni ada 5 jenis dia kata. Pertama gondorowo, kedua hantu raya, ketiga pocong, keempat nenek yang dah umur beratus tahun. Lepas tu budak kecil. Budak kecil tu tak tahu toyol ke apa ke tak tahu. Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okay guys, Alhamdulillah malam ni kita ada tetamu baru dan dikabarkan dia antara aku kata caller yang paling orang kata otai. Oh ya okay, jadi nanti kita berkenalan dengan siapa caller kita kali ni. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Daripada korang yang mana belum follow our social media, boleh follow kami di Instagram dan juga TikTok. Dan pada korang yang mana mungkin nak berkongsi juga kisah pengalaman misteri ataupun seram, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang dia cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Macam aku cakap, otai tu maksudnya orang kata lebih berusia daripada kita semua. Aku rasa yang ni antara yang lebih berusia lagi. Tapi apa pun kita nak perkenalkan jugalah caller kita dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Boleh sihat, orang dah berpensiun. Boleh berkenalkan diri dulu. Saya panggil Acik lah ya. Saya Cik Lima daripada Ulian Baru lah. Terus Selangor. Okay, baik. Tadi Hafiz ada mention tadi Cik Lima ni antara yang tertua lah antara di dalam Santai Chill ni. Agak-agak umur tu boleh kongsi ke kita? Iya ke? Okay lah. Umur saya untuk tahun ni dah 63 lah. Baru berpencen dari KKM lah. Dah KKM lah. Okay. Dia makin lama orang kata makin berbisa. Orang kata kalau cerita ni kan, maksudnya pengalaman dia tu mesti lagi banyak pada kita ni kan. Jadi Cik Lima dengan Santai Chill ni nak berkongsi cerita tentang apa? Kalau ikutkan pengalaman Cik Lima ni banyak daripada muda lah kan. Pada zaman-zaman anak-anak 1-2 dulu. Tapi yang terkini lah Cik Limah kita ya. Yang terkini benda ni yang terkini lah. Kalau nak ikutkan daripada tahun 80-an dulu Cik Limah dah menempuh lah semua benda ni. Tapi orang kata macam Cik Limah ni tak ambil kot lah kan. Orang kata semangat tu kuat, tak ada rasa takut ke apa semua, tak ada lah. Okay, faham. Okay, jadi pertama sekali kami ingin ucapkan terima kasih Cik Limah kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi dengan kami. Pada kami ini adalah satu peluang yang sangat baik lah, dapat berkongsi pengalaman dengan orang yang orang kata kita panggil lagi berumur dari kita, lebih matang lah kan. Jadi Kak Limah, kami dah tak sabar nak dengar ceritakan daripada Limah. Jadi tanpa membuang masa, dipersilakan cerita yang pertama. Okey, cerita yang pertama ni pengalaman anak lah, tapi dia bercerita dengan saya lah kan. Okey. Dia balik kerja malam tu lebih kurang dalam pukul 12.30 malam. Dia main dengan hamster dia tu, bagi makan apa semua. Dia dengar orang menyapu dekat laman rumah lah, dekat jalan tu kan. Pakai penyapu yang bising tu kan. Lepas tu dia intai, dia tengok tak ada orang. Lepas tu dia tak tahu je lah. Dia buka jugalah pintu luar tu. Dia buka-buka. Lepas tu dalam 20 minit dia dengar lagi orang penyapu. Orang penyapu lah. Lepas tu dia intai. Dia tengok penyapu tu bergerak, tapi orang tak ada.
Oh. Orang ni tak ada. Jadi dia takut, dia tak tutup pintu, dia tak tutup semua lampu, semua terang benderang. Hamster pun dia tinggal macam tu je dalam sangkar tu. Besok pagi tu Acik tidur dekat bilik luar lah kan, bilik luar tu lah. Lepas tu besok pagi pukul 6 subuh tu nak bangun, tengok semua rumah terang benderang. Lepas tu Acik ingatkan dia belum balik, pintu semua terbuka, ingatkan kok orang masuk lah apa semua kan. So Acik diam je lah. Besok siang tu dia nak pergi kerja dalam pukul 6 tu. Acik tanya dia, kenapa kau tak tutup pintu kak? Dia kata. Lepas tu dia kata orang takut. Kau takut apa kan? Ada orang masuk ke? Tak ada. Habis tu orang mula-mula dengar tengah-tengah main dengan hamster, dengar orang menyapu pakai penyapu apa tu kan? Penyapu yang plastik tu. Orang intai tak ada orang. Lepas tu orang buat tak tahu je lah, dia kata tahu. Kali kedua tu dalam 12.30 dia kata orang dengar lagi orang menyapu. Orang ingat kan jiran sebelah lah, war, dia panggil war kan. Orang ingat war menyapu. Lepas tu orang nampak penyapu tu bergerak sebab dekat depan rumah kita ni ada lampu jalan tau. Betul-betul depan rumah lampu jalan. Dia nampak penyapu tu bergerak tapi orang tak ada. Itu yang dia cabut masuk bilik tu. Itu je lah yang pertama lah. Jadi lepas tu dia tak pernah lagi lah nak lepak-lepak dekat depan rumahnya kan, main dengan hamster dia semua. Itu cerita Acik yang pertama lah. Jadi dia menyapu tu dia menyapu sendiri? Dia bergerak sendiri. Dia cerita dengan saya siang tu, dia nak pergi kerja pukul 6 tu kan. Itu pun dia tak berani nak keluar pukul 6.30 tu. Dia minta tolong saya temankan dia sampai masuk dalam kereta, baru dia bergerak. Dia tak berani nak keluar rumah tu, keluar gate tu kan. Baik, okey. Itu saya marah dia, cakap tidur lagi lambat-lambat. Itulah itu yang pertama lah. Baik. Memang kat situ kawasan dekat rumah makcik itu dekat area mana sebenarnya? Dekat kampung ke atau taman sebab boleh dengar benda-benda macam tu? Dia taman. Dia sebenarnya cerita tu macam ni, dia taman, nama Taman Sri Liam lah. Lepas tu masa Acik mula-mula duduk sini, Acik bersalin anak yang ketiga, Acik ada panggil seorang tukang urut tau, bidan lah kata kan. Bidan. Masa tu rumah kami belum bersambung lagi lah, rumah murah kan. Belum bersambung lagi. Lepas tu mak Acik tu nak balik ke rumah dia, dia akan ikut tepi rumah Acik tau. Tepi longkang ni lah. Lepas tu dia cakapnya, Limah dia kata, kawasan rumah kau ni belakang ni tempat mainan orang, dia kata. Jadi masa tu kita muda lela lagi kan. Kita tak tahu apa maksud tempat mainan orang kan. Tempat orang main ni katanya. Lepas tu Acik buat tak tahu je lah. Bila dah berlaku benda-benda macam ni, baru Acik teringat balik kata-kata makcik tu, bidan tu. Memang kat belakang rumah kita orang ni, memang orang kata dekat Uliam ni memang banyak lah orang-orang yang orang kata ilmu dulu ilmu. Dia dah tak bertuan tau, dia mengayau. Belah suami makcik ni, dia ada atuk tiri ni memang daripada Indonesia tapi memang banyak bawa ilmu hitam. Atuk tu. Tapi dia dah meninggal. Bila dia dah meninggal, tak ada siapa yang ambil alih dia punya tu kan, benda tu kan. Tak ada siapa yang ambil alih benda tu. Jadi benda tu merayau lah. Itu yang macam anak Acik kena yang baru ni tahun 2021 ke 2022. Baru lagi dia kena sebelum dia kahwin hari tu. Okey cik, yang tadi tu cerita yang pertama, kisah tentang menyapu, dia boleh menyapu sendiri. Jadi Acik ada cerita lain yang mungkin Acik tak dapat nak lupakan sepanjang hidup Acik? Itulah yang anak Acik itulah yang kena kacau yang sebelum dia kahwin itu. Tahun 2021 ke awal 2022 macam tu lah. Masa tu dia awal 2022 dia tengah bertunang bulan 3 bulan 4 macam tu lah. Dia tengah bertunang kan. Dia sebelum ni dia memang dia selalu kena kacau dalam bilik dia tu. Tapi Acik buat tak kisah je lah. Acik kata kau
tidur tak basuh kaki, tak selawat, apa semua kan. Lepas tu satu malam tu hujan dalam pukul 3 lah, pukul 3 macam tu dia kejutkan akik. Masa tu ramai dalam rumah ni kan, anak-anak semua balik. So kita orang tidur kat depan, akik tidur kat depan lah. Lepas tu dalam pukul 3:30 pagi dia kejutkan akik. Dia kejutkan akik. Dia kata, mak tidur kat dalam lah. Kali akik tanya kenapa. Dia kata tak apa katanya, kesian mak katanya, sejuk dia kata tahu. Akik pun tak kisahlah. Dia ambil bantal akik semua, suruh tidur kat sebelah dia. Besok siang tu baru dia bercerita dengan kakak-kakak ipar dia apa semua kan. Dengan akik semua. Dia kata dalam pukul 9 lah, masa tu hari Ahad kan. Dia kata, mak tahu tak kenapa orang panggil mak tidur malam tadi kat bilik orang. Dia panggil diri dia orang je kan. Cakap kenapa? Cakap dia, orang malam tadi kena ganggu. Dia kata, orang tidur tapi orang sedar. Dia kata, orang mengiring, ada hembusan macam kita berdengkur kan, muka beradap-adap kan, bila orang bernafas kan terasa kan. Terasa nafas kan, hembusan nafas tu kan. Lepas tu dia kata orang buka mata, orang tengok ada orang kat sebelah orang. Orang ingat mak, dia pakai lampu tidur kan, lampu tidur sama-sama tu. Dia kata orang tengok diri orang, dia kata diri dia lah, diri dia sendiri, muka dia kata. Lepas tu cakap dia, kau biar betul kak kan. Dia kata iya mak. Dia kata orang melupa bangun tu yang orang panggil mak tu. Dia kata oh ya ke. Lepas tu dia kata dia, itu pertama kali kau kena ke? Tak, dah banyak kali dah. Dia kata kali tu dia kata pocong tapi tak nampak muka tepi katil dia. Cuit je lah suruh bangun kan. Lepas tu dia ingat dia bermimpi. Lepas tu dia duduk, dia tengok memang benda tu betul-betul depan katil dia tu. Lepas tu dia lari ke bilik akik kan. Dia panggil, dia kata mak katanya orang takutlah tidur bilik orang. Dia kata kenapa? Dia kata nampak pocong ni kan. Jadi akik ni masih tak percaya lagi kan. Masih tak percaya lagi. Macam kau ngarut lah yang tidak-tidak je kau, mak elok je tidur kan. Masa tu cucu ni belum pandai bercakap lagi apa semua kan. Bila dah macam tu akik pun suruh lah dia tidur balik. Tak lama lepas tu dia dah nak kahwin, menjadi-jadi tau, benda tu mengganggu dia tau. Dia kata pukul 7 pagi dia kata dia dengar suara akik panggil dia, ketuk pintu bilik dia. Padahal akik tidur kat bilik sebelah. Lepas tu besok pagi dalam pukul 7 dia bangun. Dia kata mak, kenapa mak panggil orang malam tadi? Bila pula masa mak bangun panggil kau? Pukul berapa? Orang tengok jam pukul 3. Kuat dia kata, macam kecemasan dia kata tau. Akik sikit tak dengar. Dia kata macam kecemasan, mak ketuk pintu orang dengar suara mak dia kata. Bila dah macam tu akik carilah orang kan, ustaz kan, apa semua, pulihkan rumah ni kan, buat rupiah apa semua. Ustaz tu kata memang ada benda tu, ada 5. Sebelum tu cucu ni cucu yang OKU yang istimewa ni, dia nampak lah kan. Mula dia nampak nenek, dia bercakap dengan kawan. Kalau budak kecil dia panggil kawan. Kalau orang tua panggil nenek, dia panggil nenek. Kalau dia jumpa macam orang kata apa yang berbulu-bulu tu, dia pandai cakap. Dia kata banyak bulu. Dia kata itu agaknya orang kata bendorowo je, yang badan berbulu panjang tu. Akik bawa orang yang nak pulihkan rumah ni, dia buat pagar rumah lah. Dia kata kat rumah ni ada 5 jenis dia kata. Pertama gondorowo, kedua hantu raya, ketiga pocong, keempat nenek yang dah umur beratus tahun. Lepas tu budak kecil. Budak kecil tu tak tahu toyol ke apa ke tak tahu. Tapi duit tak pernah pula hilang kat rumah ni kan. Lepas tu bila kami dah rukiah kat rumah ni, orang tu dah pagar lah keliling rumah ni kan, dia dah kurung benda tu semua. Sekarang ni cucu ni dia tak cakap nenek, dia tak cakap budak, dia tak cakap kawan tau. Dia jadi takut. Dia kata pocong, kokocong. Dia panggil pocong ni kan.
Lepas tu kakak takut kokocong, ada kokocong. Kadang kat dapur dia cakap, kadang-kadang dalam bilik ucu dia, dalam bilik anak tu lah. Tapi bilik anak tu memang keras lah Acik rasa. Memang dia selalu, kalau dia masuk bilik tu, dia memang nampak benda tu. Kat almari lah, bawah katil lah. Dia jadi takut tau. Dulu dia tak takut, dulu dia layan benda tu. Dia layan bercakap. Sebelum Acik Rukiah kat rumah ni semua kan, dia layannya benda tu. Dia bercakap lah. Tak apa-apa dia cakapnya. Bila Acik tanya, kakak cakap dengan siapa? Nenek. Sekarang dia cakap, kakak cakap dengan siapa? Kawan. Sekarang dia tak nak bercakap dah. Dia tak nak layan benda tu. Agaknya benda tu dah menyerupai benda lain agaknya kan. Yang menakutkan. Kakak takut ada kokocong katanya. Ada nenek banyak bulu dia kata. So Acik rasa kalau banyak bulu tu gondorowo lah kan. Dia dah kurung benda tu dekat pokok buluh kuning tu lah. Yang Acik pelik tu, orang yang datang memulihkan rumah ni, dia first time datang rumah kita orang tau. First time dia datang rumah kita orang. Bila dia dah buat rupiah semua, dia tanya, dekat belakang ni ada pokok buluh kuning kan? Dekat belakang rumah akak ni, tepi rumah akak ni ada pokok buluh kuning kan? Cakap ada, suami saya tanam dulu kan? Yelah, benda tu situ rumah dia punya. Situ rumah dia. Yang 5 ekor ni, situ rumah dia. Patutlah anak ni selalu nampak dekat tingkap bilik tu. Tingkap bilik tu mengalir ke pokok buluh tu kan. Memang nampak kan situ. Lepas tu dia kata tak apalah, sekarang ni jangan risaulah. Dia kata saya dah kurung dah benda-benda tu, yang 5 ekor ni kat sini. Bila dah kurung benda tu, maknanya benda tu tak ada lepas lagi lah agaknya. Tapi dah kemudian ni cucu ni dia selalu nampak. Tapi dia takut. Dia jadi takut tau. Dulu dia tak takut. Dulu dia layannya kawan tu bercakap. Sekarang ni dia jadi takut. Dia tak nak bercakap dah lagi. Tapi itulah, cucu ni adalah kelebihan dia sikit kan. Tapi kita tak pandai nak gunakan dia punya macam mana nak buat kan. Dia kalau kita sakit ke, sakit perut ke, sakit kepala ke, dia pegang, tak apa dia jampinya. Alhamdulillah lah. Sakit perut elok, sakit kaki ke kan. Itu Acik ada kena bel pasi kan. Bel pasi tu yang stroke, main stroke tu kan. Dia dekat Kedah masa tu. Lepas tu dia menangis-nangis dengan baba dia, suruh hantar balik lah. Nak jaga Acik konon-kononnya. Lepas tu bila dia balik, dia tutupnya mata Acik ni dengan tangan dia. Tak tahu ada baca apa, rumah kami bahasa dia katnya. Terus seminggu lepas tu elok muka Acik tu. Tak ada sengit, mata pun dah boleh tutup masa tu. Alhamdulillah lah. Tu Acik cakap dengan anak dia, anak Acik kan, ayah dia kan. Dia kena jaga Iris ni elok-elok. Dia ni ada kelebihan dia ni kan. Tapi kita tak tahu kan. Dia ada kelebihan dia. Itu yang Acik tak ada tutup sangat mata dia tu. Hijab dia tu Acik tak tutup sangat mata. Itu ada minta tolongan kawan, tolong tutup hijab mata kan. Tu kawan tu agaknya dia tak tutup habis agaknya lah. Dan kemudian ni dia nampak balik. Dia tahu benda tu ada dalam rumah. Kalau macam budak kecil tu, Acik sekarang ni tengah menjaga anak yang tu lah, yang kena kacau tu dalam pantang bawah sebulan kan. Bila budak tu menangis kan, dia nanti cucu ni akan cakap, Acik takut tuan, Acik akut tuan katanya. Maknanya Acik tu takut katanya. Maknanya dia nampak lah benda tu kan dalam bilik tu kan. Dekat tingkap tu dia nampak lah. Ya nanti katanya. Acik akut tu katanya. Tu kadang Acik marah juga dia. Kakak ni tak apa-apa, diam-diam je lah kan. Itu je lah. Kalau nak ikut kan, banyak masa dekat rumah bapak mentua kampung kan, kampung Sungai Kamin tu jumpa bau orang yang dah meninggal tu. Bapak mentua lah beritahu. Sebab orang tu ada ilmu hitam kan. Dia tak sempat nak buang agaknya. Tak diterima di bumi. Lepas tu dia orang buat baca Yasin balik. Semua bau aman. Apa nama bau mayat orang yang balik ni? Ada bau dia, ada nama dia tu. Lepas tu Atuk Kiri tu dia daripada Indonesia kan. Dia segala-gala ilmu dia ada. Masa dia meninggal, lepas dia meninggal tu, petang tu Acik pergi berkemas rumah dia tu. Acik jumpa tengkorak tu. Tengkorak budak.
bawah meja dia. Bawah meja dia, Pakcik Anyut kalau Pakcik tanya dengan bini dia, nenek tu, Nek, ni apa kan? Itulah yang menolong atuk kau berubat. Dia tu, oh ya ke? Memang tengkorak budak betul, budak kecil. Dia bungkus dengan kain kuning. Pakcik terbuang ke sungai. Pakcik menyimpannya, takut pakcik. Agaknya benda tu yang ikut ke rumah kot, yang mengganggu kita orang ni kan. Itulah yang tu, takut juga. Itu je lah cerita pakcik. Okey, baik. Okey, berkenaan dengan rumah makcik ini. Rumah makcik kan bukan rumah anak kan, masa yang cerita yang ada lima penunggu tu. Makcik. 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 Rumah dia tak ada benda. Makcik. Baik. Okey, dan 5 penunggu tu memang penghuni asal rumah tu dekat area pokok tu lah. Dekat pokok apa? Pokok Bulu tu. Bulu kuning tu. Bulu kuning tu. Tapi Acik dah duduk. Sampai sekarang Acik nak buang pun Acik takut. Tapi benda tu daripada awal Acik duduk rumah tu memang dah ada gangguan ataupun dah lama-lama baru ada gangguan sebenarnya? Sebelum Acik ada pokok tu memang ada gangguan, tapi kita macam kami ni tak percaya benda-benda macam tu tu. Tak percaya. Benda-benda gaib ni kami tak percaya lah kan. Kadang-kadang atas atapnya dengar macam orang berjalan, pengang-pengang ke 1 pagi 2 pagi. Acik tak tidur kadang kan. 1 pagi 2 pagi tu tangan tu bising bunyi. Nak kata beruk tak ada kat sini, monyet ke musang tak ada. Tak ada benda tu. Lepas tu macam baru ni baru tak barulah, dalam tahun lepas lah kan, dalam 2-3 bulan lepas, borak dengan jiran sebelah ni, belakang ni ada satu India tau. India tu dia agaknya dia bomoh ke sami ke tak tahulah kan. Dia kata dekat belakang rumah cik ni ada benda dia tu. Ada benda merayau, dia selalu nampak. Sebab dia rumah dia tak bersambung ya, dia menyewa. So dapur dia tak bersambung lah. Kalau dia nak pergi toilet, dia kena keluar rumah. Keluar melangkah 2-3 langkah baru dia pergi toilet. Dia akan memandang ke ujung tu, makcik ujung kan. Dia akan memandang ke ujung tu, dia kata rumah orang ujung tu, dia kata ada hantu. Dia panggil hantu je. Dia kata ada hantu. Lepas tu saja je Acik cakap dengan kawan tu, hantu keling ke. Sebab anak-anak Acik ni dia macam suami pun dia tak percaya benda-benda macam ni. Acik pun tak ambil pot benda-benda macam ni. Tapi bila dah berlaku kat anak sendiri, selalu kena ganggu kan, dia tak tidur malam lah apa semua, tu yang Acik boleh percaya sikit-sikit tu kan. Okey, baik. Yang tu cerita yang kedua. Jadi kalau macam tadi makcik ada cakap apa ni, yang dengan makcik sekarang ni siapa, cucu cucu yang istimewa tu. Nanti besok lusa dia balik Kedah ni. Dia sekejap. Dia pun boleh nampak kan. Dia boleh nampak. Dia boleh nampak. Sebelum makcik tutup hijab dia tu, selalu dia nampak. Mana-mana pergi. Ada sekali kita bawa dia pergi kedai makan tau, kat petang kali tu, dia menangis-nangis tak nak masuk kat kedai tu tau. Dia kata kakak takut dia tu. Ada ni, dia ada hantu dia tu. Pasal tu menangis-nangis dia. Sampai sekarang dah rasanya dah 3 tahun 4 tahun kami tak jejak dah kedai tu. Yang lalu tak pergi kedai tu. Yang masa tu umur dia agak-agak dalam berapa, yang masa dia pergi kedai makan cakap ada hantu tu? 7 tahun. Dalam 7 tahun lah 7 tahun. Okey. Baik. Yelah, selalu orang yang apa ni, budak-budak kan, dia boleh nampak. Betul. Jadi mungkin dia nak terjemahkan dekat kita tu susah. Dia tak tahu nak cakap macam mana. Betul. Cuba dia boleh cakap hantu nenek je lah kan. Tapi memang betul. Sebelum ni elok je kita orang bawa pergi kedai makan mana-mana. Tak kisah dia pergi toilet ke, dia nak buang air ke, nak basuh tangan ke. Tapi satu hari tu kedai tu memang dia tak nak. Menangis-nangis, menjerit-jerit dia. Dia kata kakak takut katanya. Tu kedai masakan panas ke kedai mamak ke macam mana? Ya tak, kedai masakan panas orang Thailand tahulah. Nama kedai tu apa? Kedai tu lupa. Memang kami tak jejak dah kedai tu. Mesti dia ada orang kata tu pelarisan.
Takkan cucu acik boleh takut masuk situ kan. Orang kedai lain elok je dia makan, tak ada benda pun. Okey, baik. Okey Cik, kita masih ada sikit masa yang tersisa. Jadi mungkin makcik boleh bagi lagi satu cerita yang mungkin nak kongsi dengan para pendengar. Ni pasal yang acik kata atuk tiri pada suami acik ni lah kan. Okey, Yang kata daripada Indonesia tu. Okey. Dia satu hari dia memang pandai ngubah orang tau. Sama ada nak memisahkan orang, nak membaikkan orang, atau nak memulangkan orang. Kata macam barang kau hilang, kau jumpa dia, nanti besok lusa akan dapat balik kat kau lah benda tu. Satu hari tu acik bila nak, masa tu acik duduk dekat rumah bapak mentua tau. Bapak mentua tinggal seorang, so kami duduk dengan dia lah masa tu anak acik 2 orang. Setiap pagi acik pergi pasar, acik akan singgah rumah dia dulu, tanya nenek tu nak beli apa kan, kirim kan. Lepas tu pagi tu acik tanya dia, "Nek, atuk pergi mana?" kan. Dia kata dia orang Minang kan. Dia kata atuk dah pergi Kelantan. Bila? Dia kata malam tadi orang ambil dia naik kapal terbang, dia tu tahu, naik flight lah kan. Oh ya ke? Lepas tu bila baliknya? Tak tahu lagi. Orang tu kata dalam seminggu dia pinjam atuk kau, dia tu tahu. Kata okey lah. Lepas tu petang tu acik pergi keluar nak pergi ke kedai. Acik nampak atuk tu bawah rumah tu. Bawah rumah. Bawah rumah dia ada bela ayam kan dalam sangkar tu. Dia kemas-kemas ayam tu. Lepas tu acik tengoklah, memang acik berhenti motor tu. Acik berhenti, atuk nenek kata seminggu duduk Kelantan. Lepas tu acik balik acik borak dengan bapak mentua tu. Acik cakap dengan bapak mentua, "Ya, cakap, nenek tu bohong betul. Kenapa?" Dia cakap dengan saya pagi tadi. Saya tanya atuk gimana. Dia kata atuk duduk pergi Kelantan, naik kapal terbang malam tadi orang ambil, seminggu duduk sana. Ni saya balik tadi ya, saya nampak atuk bawah rumah tu tengah membela ayam kan. Lepas tu masa tu acik tahu dia ilmu dia tu. Dia kata itu bukan atuk, itu apa nama dia, orang suruhan dia, macam hantu raya je yang menyerupai kita tu. Hantu raya kan. Bapak dia kata itu hantu raya tu. Dia kata Lima jangan kerap-kerap pergi sana, dia kata bahaya. Dia kata ayah tak apa suka sangat atuk tu. Dia kata tahu. Oh ya ke? Lepas tu bila orang tua tu dah meninggal, acik sendiri jumpa. Lillahi ta'ala, acik jumpa dia dekat tepi rumah dia tu. Acik pecut motor. Masa tu bapak mentua ada lagi kan, dia tak apa sihat. Acik cakap dengan dia, ya kan, acik Lima jumpa nampak macam atuk tu lah ya dekat rumah dia bawah pokok tu. Lepas tu dia kata, bila tadi ni saya pergi memak tadi balik ni saya jumpa dia. Tak apa dia buat, tak tahulah senja-senja tu ya kan. Katanya sebenarnya dia tak sempat lah nak buang ilmu dia tu. Dia pergi haji pun, dia cerita kan. Dia pergi haji, nenek tu cerita dia pergi haji, naik dia kapal terbang daripada KLIA, turun dekat Mekah sana, dia terus tak sedarkan diri sampai orang dah habis mengerjakan haji dia di hospital Kedah, di hospital Mekah sana tu. Hantar balik dengan stretcher, terus pergi hospital Kuala Lumpur, terus dia elok. Tu yang bapak mentua cakap tu, dia ilmu orang tua ni, dia banyak ilmu hitam. Dia banyak ilmu hitam untuk ni. Tu dia arwah bapak mentua cakap, hati-hatilah Lima katanya. Jangan kalau apa-apa dia bagi untuk simpan, jangan ambil, dia kata tu. Takut dia nak meninggalkan ilmu dia dekat kita kan. Tu yang lepas tu pada tu saya kurang saya pergi rumah dia tu. Kalau tidak dulu saya selalu borak dengan nenek tu, rajin kan dengar cerita dia dulu-dulu tu kan. Tu. Jadi kan apa ni, dia dah meninggal. Lepas tu acik nampak dia kan. Okey, lepas masa acik nampak dia tu, anak apa? masa acik nampak dia tu, patutnya dia dah meninggal. Jadi acik jumpa dia tu macam mana? Adakah dia pun pandang acik pandang dia macam mana? Tak ada perasaan, sebab dia macam dia depan rumah dia ada pokok. Ialah rumah kampung kan, pokok-pokok kan. Dia dekat pokok tu, dia macam waktu senja tau, sama-sama.
Sebab rumah dia tu bila dia dah meninggal, nenek tu dah tak duduk situ dah dibawa dia anak dia duduk tempat lain. Duduk tempat lain. Lepas tu rumah tu ada anak angkat dia seorang duduk situ. Tapi anak angkat dia pun tak berani duduk situ. Anak angkat dia lah cerita dengan saya, dengan Acik tu. Dia kata saya tak berani tak duduk situ. Dia kata selalu kena ganggu. Dia kata atuk datang je. Oh, dia pun sama juga atuk nampak. datang je dia kata. Anak angkat dia kan. Sebab dia nak menurunkan ilmu dia dekat anak angkat dia tu. Tapi anak angkat dia tak boleh terima. Dia macam tak mampu nak menuntut ilmu tu. Banyak rintangan dia. Jadi benda tu terkapai-kapai lah kan. Mencari orang lah kan. Mencari tuan baru kan. Jadi yang anak sekarang ni tinggal lah rumah tu. Bila tapi Acik dah tak, bapak mentua pun dah tak ada duduk situ. Jarang lah pergi situ. Takut lah. Memang seram lah lalu kat situ. Memang seram betul. Apa ni, kadang anak dia selalu merayau malam-malam kan, balik ke 10 ke 11 tu. Dia kata nampak orang bertelekung dekat berayut dekat pokok lah. Kata seram tu. Anak dia cerita tu. Itu yang kami tak berani pergi sana. Malam siang ke malam memang tak berani lalu situ. Memang seram lah kat rumah tu. Baik. Okey, cerita yang ketiga ni cerita yang bagi aku ialah ini orang kata zaman-zaman dulu zaman di mana orang dulu ada ilmu yang macam ni kan. Kita yang zaman muda ni mungkin dah tak biasa dengar ke, ataupun yang baru yang korang baru tengok baru nak dengar. Ini bagi orang-orang dulu kebanyakan masih mengamalkan benda-benda macam ni, dan rasanya zaman sekarang ni pun masih lagi mengamal, tapi tak, orang kata tak meluas lagi lah. Lain pula cara dia. Lain cara dia. Lain juga caranya. Sekarang dulu orang dulu dia bela benda ni untuk jaga kawasan kan. Betul. Untuk yalah nak kemaskan kawasan. Dia berkebun. Dia berkebun durian, orang tak boleh ganggu. Yalah. Tapi kalau tak macam sekarang kalau ada orang nak suruh jaga kawasan, dia menggunakan ialah dengan bantuan makhluk halus ni, aku rasa macam kita ada undang-undang kot sekarang kan. Dah tak relevan dah. Dan sekarang pun kalau benda kalau nak main sisi sekarang senang, boleh jumpa kat Shopee pun ada. Kan? Tapi kita elakkanlah cerita ni sebagai iktibar, kan, dan supaya kita ada awareness lah tentang perkara-perkara macam ni. Kita tahu supaya kita pun boleh berkongsi pada orang lain juga. Tak ada terkejut sangat kan. Okey, baik. Jadi Cik, terima kasih kerana sudi berkongsi dengan santai Cik. Sebenarnya Acik ni dapat cerita orang sini yang ilmu hitam ni daripada arwah bapak mentua lah. Sebab dia memang orang Jati Uliam ni. Dia memang orang Jati sini. Jadi dia tahu orang ni ilmu apa, orang ni ilmu apa. Dulu masa anak-anak Acik ni tengah sekolah umur 15 tahun, 16 tahun, orang kata kalau langsui yang kepala perut jujurai tu. Tu penanggal. Langsui nama dia. Penanggal. Langsui apa tu yang penanggal tu. Tu sana nak cakap lah, manjangnya budak-budak ni jumpa. Tapi budak ni lelaki kan, dia tak takut. Dia tengok benda tu berapi-api mak, dia kata mengalir kerilir tu budak tu tak takut. Kali dia nampak dia lepak-lepak dekat pinggir-pinggir jalan tu kan. Dia nampak biasalah dia. Dia tak kacau benda tu. Dia tak tahu apa dia cari ni langsui ni. Tak tahulah penanggal ni kan. Seram nak pergi Ulu Yam Yelah, kat sana kan banyak tempat camping kan. Betul. Jadi sebenarnya syok juga kat sana. Tapi bila dengar cerita ni seram. Dekat Sungai Sendat tu tak ada tak ada apa. Pernah pergi Sungai Sendat? Sungai Sendat tak pernah lagi, tak sampai. Oh, tu memang top tempat berkelah tu. Okey. Tapi kat sana tak seram okey sana tak ada lah. Tak ada benda. Tak tahulah sebab Acik pun jarang pergi situ. Walaupun ada kebun, ada ipar kat situ, ada kolam ikan apa semua situ kan. Pergi mandi siang ada lah, tapi tak ada pula dengar cerita apa-apa. Cuma Sungai Sendat ni sekarang ni rasanya yang tingkat 3 anak Acik tu kata air terjun tingkat 3 ditutup kena cerita sebab banyak orang mati. Banyak orang mati kat situ. Kepala air kot. Setiap tahun mesti ada. Bukan. Dia macam dia air terjun, dia ada 3 tingkat. Tingkat yang pertama rasanya
tingkat yang pertama tu dia macam kata jerlos. Dia kata bila orang kebanyakannya yang mati lemas tu orang luar tau, bukan anak tempatan. Kalau anak orang tempatan dia tahu tempat tu bahaya kan, dia tak pergi. Sebab anak cik pernah masuk situ, dia kata bila dia terjun dalam tu macam ada orang tarik kaki dia ke bawah dia tu. Ada orang tarik. Baik, faham. Ada sekali tu sampai 3 orang yang meninggal sekali tu. Polis datang, bomba datang kan. Baik. 3 orang. Okey, baik. Terima kasih. 3 cerita. Bukan 3 cerita lah. Saya dah banyak cerita dah yang Cik Lima bercerita dengan korang semua untuk malam ni. Apapun terima kasih banyak Cik Lima kerana sudi berkongsi cerita pada malam ni. Banyak pengajaran yang korang boleh dapat, cerita-cerita daripada orang yang kata yang lama, daripada kita yang hidup. Dia banyak untuk kongsian kepada korang semua. Ya, betul. Jadi terima kasih juga pada korang yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.